Selamat datang ke Jom Pakai IoT. Kita hendak memperbincangkan ada dua perkara, iaitu IoT ekosistem dan IoT platform. Apakah perbezaan kedua-duanya? Pertama, sebelum kita melihat kepada IoT ekosistem, kita melihat itu sendiri apakah IoT platform. Sekiranya ramai di antara kamu yang cuba untuk menyambungkan IoT device, sebagai contoh di rumah, apabila kita membeli sesuatu barang yang mengawal lampu pada contohnya lah, dan lampu ini akan disambungkan kepada cloud, dan ini adalah produk yang diberikan oleh manufacturer tersebut. Dia mempunyai lampu dan aplikasinya, dan datanya akan disimpan pada cloudnya sendiri. Tapi jika kita membeli aircon yang mempunyai remote controller dan dia mempunyai IoT device, kemungkinan manufacturer tersebut mempunyai aplikasi yang tersendiri dan disambung kepada cloudnya sendiri. Jadi banyak alat yang kita beli daripada manufacturer yang berlainan, mereka mungkin ada IoT platform tersendiri. Jadi alat ini mungkin susah untuk diintegrasikan, sebab kita dengan menggunakan satu aplikasi, mungkin satu aplikasi itu tidak boleh mengawal produk daripada manufacturer pertama, produk untuk manufacturer kedua dan sebagainya. Jadi dia berbentuk silo, bersendirian. Jadi ini akan menyusahkan kita apabila kita membeli barang, dan aplikasi itu mungkin banyaklah untuk kita handle. Jadi semua data-data dan sensor yang datang daripada rumah itu akan disambung kepada cloud manufacturer masing-masing ataupun IoT platform mereka. Tapi kalau kita mempunyai IoT platform yang boleh mengintegrasikan ke semua sensor-sensor data dan mempunyai satu aplikasi, adakah lebih baik? Sebagai contoh, kalau kita menggunakan IFTTT, If This Then That, ini adalah satu aplikasi yang kita boleh cari di internet. Apa yang dilakukan ialah, jika kita mempunyai akaun untuk Facebook, akaun untuk Instagram, akaun untuk Twitter dan sebagainya, dan akaun ini boleh disambungkan kepada akaun manufacturer aplikasi yang kita gunakan, seperti lampu untuk mengawal lampu daripada Philips, kita boleh sambungkan Amazon punya akaun kepada IFTTT di sini. Jadi apa yang saya lakukan ialah, jika telefon saya berada di satu kawasan geofencing 100 meter daripada rumah, IFTTT ini apa yang dimaksudkan, if this happen then that happen. Maknanya jika telefon saya berada di satu kawasan 100 meter daripada lingkungan daripada rumah, apa yang berlaku, dia akan triggerkan lampu saya yang di rumah untuk menyala. So dua akaun yang berlainan akan disambung kepada platform IFTTT ini, if this then that. Dia akan membuat satu triggering proses lah. Jadi ini adalah satu platform, IoT platform yang mengintegrasikan akaun-akaun platform yang lain. Jadi IoT platform sebenarnya adalah satu middleware di mana ia menyambungkan kepada beberapa IoT devices yang mempunyai protokol yang berlainan lah, RESTful, MQTT dan sebagainya. Jadi ini memudahkan setiap IoT developer untuk menyambungkan ataupun buat onboarding of devices dia kepada IoT platform ini. Dan IoT middleware ini juga, platform ini juga memberi API yang tertentu, Application Programming Interface, yang boleh digunakan untuk mengambil data yang disimpan dan menghantar data tersebut kepada platform, dan kita boleh membangunkan aplikasi melalui dash menggunakan komputer ataupun aplikasi mobile lah. Itu IoT middleware sendiri, itu kepentingannya. Dan kalau kita lihat,
kalau IoT middleware ini disambungkan kepada digunakan di smart city, dia boleh menyambungkan banyak bentuk IoT devices, sama ada untuk sungai, untuk udara, kualiti udara, bangunan, jalan dan sebagainya. Itu adalah IoT platform. Dan apakah sebenarnya IoT ecosystem? IoT ecosystem lebih kepada bentuk bisnes. Kalau kita lihat IoT platform lebih kepada technical, IoT ecosystem adalah bentuk bisnes. Sebagai contoh lah, kalau kita IoT platform itu digunakan untuk sekolah, hanya sekolah digunakan. Itu satu ekosistem untuk anak murid. Tapi kalau kita gunakan IoT platform ni guna untuk aplikasi, sebagai contoh kami punya aplikasi Rakib. Rakib ini digunakan disambung untuk pengguna-pengguna individual. Tapi dalam ekosistem Rakib, dia mempunyai, dihantar kepada travel agency untuk memantau. Dia boleh juga hantar data kesihatan kepada health professional ataupun doktor. Dia boleh juga hantar data ini kepada majikan, ada boleh hantar data ini kepada keluarga. Maknanya dia ada satu ekosistem di mana ramai pengguna atau stakeholder boleh disambungkan dalam satu platform yang tertentu. Ini memudahkan bisnes lah. Jadi kalau kita lihat Amazon sebagai contoh, dia mempunyai ekosistem di mana penghantaran dia punya produk-produk tersebut, penjual dan pembeli dan pembekal barang dan sebagainya lah. Jadi kalau kita lihat Alibaba pun juga macam itu, ini ekosistem yang besar di mana even kita nak buat pembelian, pembayaran, semua adalah ada business entity yang disambungkan kepada platform itu. Jadi ini adalah buat sementara dulu, saya akan terangkan apakah bezanya IoT ecosystem dan IoT platform. Sekian, terima kasih. You